Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alright, so for this video, we are going to cover to learn 6.5 concentrations of aqueous solution. Again, aqueous solution kita pernah jumpa kan dalam subtopik yang terakhir in chemical bond chapter 5 yang dalam properties of ionic compound and covalent compound. Kita dah jumpa perkataan aqueous. Aqueous ni kalau kita ingat balik adalah solid yang kita dissolvekan ke dalam air dan menghasilkan satu solution yang kita panggil sebagai aqueous. And again, in this subtopic kita jumpa lagi aqueous solutions. At least you dah ada basic kan, you tahu aqueous tu apa. Okay, and then before that, let's take a look at the SKP. Alright, so this is subtopic for 6.5. So the learning standard at the end of the lessons, people are able to first take the meaning of concentrations of aqueous solutions. There will be formula. Okay, ada formula yang kena hafal. Alright, so next, bila dah ada formula, that of course you kena tahu macam mana nak solve numerical problem involving concentration of solution. There will be a lot of examples and also practices for you to do and master this calculation when involve concentrations of solutions. Okay, kena buat lah, practice kan. Okay, nota kat sini sikit. Apa yang awak kena tahu adalah the meaning of concentrations and molarity are emphasized. Kena tahulah, ditekankan. And then unit for concentrations, yes, unit. Bila di SKP kata kena tahu unit, yes, you have to know. Okay, dia ada dua, gram per dm cube and mole per dm cube. Negatif 3 suppose kat sini kan. And then this one, after you dah belajar, you dah tahu ada dua concentrations yang berbeza unit dia. And then you kena tahu macam mana nak convert. Daripada mole per dm cube, there is another way on how to convert mole per dm cube into gram per dm cube. And then vice versa, maknanya sebaliknya lah. Kalau kita boleh juga tukarkan gram per dm cube kepada mole per dm cube. And then last but not least, kita kena tahu the relationship between number of mole with molarity and volume of solution is emphasized. Yang ini adalah formula mole yang baru. Okay, ingat lagi kalau kita belajar dalam chapter 3, so dia ada kita ada belajar 3 mole. 3 formula untuk cari mole kan. There are 3 formulas on how to determine number of mole. Satu yang melibatkan mass kan. Mass over molar mass. Okay, satu lagi volume over molar volume. Satu lagi number of particles over Avogadro constant. But this time around dia ada lagi satu formula iaitu M is equal to MV over 1000. 1000 ni sekiranya volume di dalam cm cube. Teacher bagi tahu sikit lah. Kan, kalau dah volume dalam dm cube, tak perlu darabkan dengan 1000. So N equal to M besar V. Okay, 1000 ni untuk kita convert V tu ke dalam dm cube. Nanti teacher explain more details. Alright. Okay, let's start. So first, aqueous solutions. Again, teacher nak recall balik apa tu aqueous solution. So kalau generally, secara umum, aqueous solution is it simply means dissolve. Okay, larut. Okay, and then the aqueous solution definition means simply that something has been dissolved in water. Dissolve dalam apa? Dalam air. Tapi ini secara general kan. Dalam chemistry, you have to be specific. Jangan guna something, guna substance, bahan. Okay, aqueous symbol adalah dalam in bracket AQ. Okay, and then aqueous solution definition, substance that dissolve in water, simple. Kan? Alright, so ini adalah nak bagi faham lagi lah apa yang dimaksudkan dengan aqueous solution. Walaupun sebenarnya supposedly you dah faham kan. Okay, like say kita ada satu solid yang kita nak dissolvekan dia. Substance that we want to dissolve we call as solute. Okay, and then bahan pelarut, substance that dissolve the substance that we need to dissolve, substance that dissolve the solute lah maksud dia kan. We call as solvent, bahan pelarut. Contoh garam, kadang-kadang gula. Itu adalah solute dalam bentuk solid. So, mestilah kita perlukan satu substance yang boleh larutkan gula ataupun garam yang kita nak larutkan tu. So, kita panggil dia sebagai solvent dan kita perlukan water. Okay. Salt bila dissolve dalam air, dia akan menghasilkan salt solution. So, when you see the word solutions,
it refers to aqueous. Okay, solution is aqueous solutions. Alright, so samalah juga yang ni And then yang ini tengok dalam solid dalam keadaan dia dalam lattice structure, tak boleh nak bergerak bebas, no free moving ions kan. Sebab dia ada strong electrostatic forces ionic compound tu, ionic bond tu. And then when dissolved in water, dia akan jadi solution aqueous. And then dia boleh jadi ions lah. Tengok sini kan. So yang molten ni kita dah sentuh, kita tak sentuh dalam subtopik ni tapi kita dah belajar dalam subtopik 5.7 Teacher tak sentuh lah yang tu. Okay. Alright, so kita start kat sini. Alright, so learning standard is the same thing lah macam yang teacher explain kat sini. Sama kan? Kita tengok pada perbualan ni antara anak dengan bapa dia. So anak dia pelik. Dia tanya ayah dia kan, kenapa air tea ni lagi pekat compared to himself punya tea kan. Okay, that why is the colour of my tea is different from the one that you are drinking. Dia pelik. Kenapa warna berbeza? Dia paler sikit kan pudar. Yang ni ayah dia darker colour. So ayah dia jawab, because the concentrations of tea in our glasses are different. So you have to know lah concentration tu apa. Concentration tu amount of solute yang dimasukkan dalam solvent tu. Okay, kalau kata tea ni kenapa dia pekat? Mungkin ayah dia pakai more than one tea bag kan. Lebih daripada satu uncang. Bila lebih daripada satu uncang, solute tu lagi banyak lah kan. Daripada tea bag tu. Kalau anak dia dia paler, mungkin dia letak satu sahaja tea bag. Okay, amount of solute tu sikit lah berbanding dengan ayah dia kan. Itu yang dimasukkan dalam concentration, amount of solute tu. Okay. So ini yang awak kena tahu meaning dia. Concentrations of solution is a measurement that shows the quantity of solute dissolved in a unit volume of solutions, normally 1 dm cube solution, decimeter cube. Okay. So bila you jumpa perkataan concentration, dia mesti melibatkan volume. Mesti volume. Okay. Macam teacher cakap, concentration ni adalah kita nak tahu jumlah solute. Solute yang kat atas yang teacher explain tadi kan. Yang dimasukkan dalam satu-satu solvent. Kalau banyak solute tu maka concentrated. Kalau sikit solute tu, quantity solute tu dia akan jadi less concentrated. Kurang pekat. Okay Alright. So the higher the quantity of solute, the higher the concentrations of solution. Macam yang kita belajar kat pH video tu. The higher the concentrations of H+, the low concentration of H+, amount ions tu. Kan kita nak tengok amount ions tu dalam satu-satu solution. Okay, sama jugalah yang ni kan. Okay, the quantity of solid dissolved can be measured. Okay, kita ada formula macam mana kita nak kira concentration. Ada dua unit iaitu gram per dm cube or satu lagi mole per dm cube. Okay, bila dah ada unit lain maka ada sedikit perbezaan dari segi formula. Okay, tengok sini Concentration in unit gram per dm cube is a mass. Kalau gram mestilah mass. Yang ni volume kan. Okay. Mass of solute formed in 1 dm cube solution. Okay. Ingat kat sini 1 dm cube ni sama dengan 1000 cm cube. Sekiranya soalan dia beri student dalam volume unit cm cube, kena tukar dulu ke dalam unit dm cube sebab unit dia kena dalam dm cube. Contoh soalan bagi 50 cm cube. So tak boleh simply masuk dalam formula ni, you kena tukar dulu 50 bahagi 1000. Dapatkan dia dalam unit dm cube dulu baru boleh guna pakai formula ini. Okey, ini dia. 1 dm cube bersamaan 1000 cm cube. Nak pergi ke sana kena bahagi 1000. Kalau dm cube nak pergi cm cube kena darab 1000. Okey. Macam ml nak pergi ke liter lah kan. Macam tu. Okey, then berbalik balik kepada ni concentration yang dalam unit gram per dm cube. Formula dia adalah mass. Sebab gram kan, mass of solute over volume of solution. Okey. And then meanwhile for concentration in unit mole per dm cube, kita dah jumpa dah dalam pH value punya calculation. Kalau ingat lagi, negative log concentration.
Ini kita dah jumpa dah dalam formula ni. Yang ini adalah concentrations yang unit dia adalah mol per dm cube ataupun ada nama lain iaitu molarity. Ini adalah concentration kan. Nama lain dia adalah molarity. Yang inilah kita jumpa balik. Okay, so molarity, concentration in unit mole per dm cube is the number of mole of solute found in 1 dm cube per dm cube solution. So another name for this concentration with unit mole per dm cube is molarity. Yang ni je yang ada nama lain. Dua-dua adalah concentration. Tapi ini adalah concentration yang unit ni gram per dm cube. Yang ni adalah concentration unit dia mole per dm cube. Yang ini je yang ada nama lain iaitu molarity. So senanglah kita nak differentiate kan. Kalau sebut molarity, kena klik lah yang bahawa unit dia mole per dm cube. Kena ingat So formula nak cari molarity, number of mole over volume of solutions iaitu dalam unit dm cube. Sama jugalah penukaran unit pun refer pada yang teacher explain tadi. Okay then, bila dah tahu cara nak dapatkan concentration for both, so sekarang ni ada cara untuk kita tukar secara direct gram per dm cube ini terus nak pergi tukar jadi mole per dm cube. Kena bahagikan dengan molar mass. Okay, sekiranya mole per dm cube, soalan bagi dalam mole per dm cube, dia minta kita concentration gram per dm cube kena darab dengan molar mass. Okay, ni cara teacher nak prove Kenapa gram per dm cube nak tukar kepada mole per dm cube kena bahagi dengan molar mass. Kita tahu, dah belajar dulu, molar mass ni adalah unit dia gram per mole kan. Molar mass dalam chapter 3, kiraan mole tu kan. So kenapa kena bahagi untuk dapatkan mole per dm cube ni, kita boleh main dengan unit. Contoh, dia kata gram, nak dapatkan molarity kan. Kita cuba ginilah. Nak dapatkan molarity, ni ada cara lain mole. Ni teacher nak proof macam mana. Kenapa gram per dm cube kena bahagi dengan molar mass. Okay. So ini boleh cancel kan. So mole yang berada di bahagian bawah ni boleh buat naik atas. Kan dia akan jadi mole dm cube lah. Okay. Tak saya silap. Silap kat sini. Silap kat situ je mole tu. Sorry gram negatif 1 kan. So bila dia buat naik atas, hilanglah negatif ni, akan jadi mole. Okay, dia bergabung dengan ni dm cube. Okay, mole per dm cube. And then kalau kenapa mole per dm cube nak dapatkan dalam concentration gram per dm cube ni kena darab molar mass, macam ni cara nak proof dia. Nak dapatkan ini kan. So mole per dm cube darabkan dengan gram per mole. Negatif 1 lah. So mole boleh ni. Cancelkan sebab ini mole negatif 1 ni bermaksud 1 over mole. So sebab tu dia boleh cancel dengan mole yang ni. Okay, dan tinggallah ini dengan yang ni. Dapatlah unit yang okay, tak perlu tahu pun sebenarnya teacher just nak proofkan. Okay, jom kita buat exercise. Yang ni daripada buku teks. Okay. Ini straightforward je question dia kan. Calculate the concentrations in gram per dm cube for each solution. So dia bagi dalam ni lah. Dalam mass direct je kan. And then volume. So bahagi macam biasalah, pakai formula yang diberikan di atas iaitu mass of solute over volume of solutions. Dapatlah ini. Dan make sure final answer include unit So markah akan diberi hanya answer yang correct with unit. Kalau correct answer tapi without unit, kita boleh tolak satu markah lah. Tak dapat, kira salah juga. Okay, and then second B. Okay, dia kata dia bagi 18 gram sodium hydroxide dissolve in water to produce 750 cm cube. So tak boleh, okay, tengok sini. Unit dia adalah cm cube. Tak boleh guna lagi direct. Tukarkan dulu kepada, tengok cara dia. Divide by 1000 dulu. Tukarkan dulu dia kepada dm cube. Akan dapat 0.75 dm cube lah. And then baru boleh pakai formula ni. Dapatlah jumlah dia 24.0 gram per dm cube. Okay, seterusnya. Example 7. So, calculate the molarity of each solution prepared. So, dia bagi 10 mol
Okay, molarity mestilah mole per dm cube. Okay. So 10 mole dissolve dalam volume. So boleh dah terus pakai formula inilah. Nak cari molarity kan. Okay. Tengok pada information lah. Kalau dia bagi mole dengan volume, so boleh pakailah formula ni untuk cari molarity. Okay, and then dapatlah hasil dia iaitu 2.0 mole per dm cube sekali dengan unit. Okay, B. Permasalahan dia sama juga. Dia bagi mole, tetapi volume dia dalam cm cube. Tak boleh guna lagi kerana dalam formula kena unit dm cube. So tukarlah dulu. Bahagikan kepada 1000 dapat 0.5 dm cube. Baru boleh guna dalam formula. So hasil dia adalah, jawapan dia adalah 0.2 mole per dm cube. Simple kan? Setakat tu simple. Okay. Alright, so sekarang ini adalah example bagaimana kita nak convert daripada mole per dm cube kepada unit gram per dm cube. Okay. Kena ingat lah. Kena ingat. Kalau you tak nak ingat, boleh main dengan unit macam teacher bagi tahu. Kan? Tapi kalau rasa takut, so baik hafal sajalah. Okay, kita nak tukarkan mole per dm cube ni kepada gram per dm cube ni, kita kena darab. Macam tadilah dia bagi tahu kan darab dengan molar mass. So carilah molar mass apa? Molar mass ni lah. Nitric acid. Macam mana nak kira molar mass? Teacher dah ajar dulu kan? H tambah mass, relative atomic mass of H tambah dengan N ni. Nitric kan? Nitrogen. 3 oksigen. Bukan 30 3 oksigen. So masukkanlah RAM. Dia akan bagi dalam soalan. Dia bagi kan? So kira lah macam tu. And then darabkan dengan molarity dia, dapatlah concentration dalam unit gram per dm cube. Okay, dan yang ini pula convert the concentrations of 3.6 gram per dm cube, okay, kepada molarity. So yang ini terbalik kan? Kena bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000. Bahagi dengan molar mass, sorry. Okay. So cari dululah molar mass untuk lithium hydroxide ni. Dia mesti bagi relative atomic mass untuk setiap atom tu lah. Okay, dan boleh kira, bahagikan. Jangan lupa unit dia. Okay. Alright, so daripada formula yang kita belajar ni, kita boleh cari number of mole. Kita boleh cari number of mole menggunakan yang ini, molarity. Yang ini. Okay, molarity dah keluar lagi satu formula, iaitu molarity is equal to number of, inilah. Ni kan, tengok di sini kan. Kan kita dah belajar tadi molarity, nak cari concentration tu. And number of mole bahagi dengan volume dalam dm cube tu kan. Okay, dari sini boleh keluarlah formula number of mole. Dengan cara bawa naik atas volume ni, dia akan jadi darab kan. So keluarlah macam ni. Okay. Sekiranya volume dia dalam dm cube. Tetapi, kalaulah dalam cm cube, kita kena buat macam ni lah. MV over 1000. Untuk kita tukarkan unit volume tu kepada dm cube. Terpulang kalau nak pakai yang ni pun boleh, ataupun nak tukar dulu unit ke dalam dm cube, nak pakai yang ni pula boleh juga. Alright, apa-apa pun kena ingat volume mesti dalam dm cube. Okay, inilah formula yang terbaru untuk dapatkan number of mole. So senang je sebenarnya, sebab tu kena buat banyak practice. So example 10, calculate the number of mole found in potassium hydroxide. Sorry, number of mole of potassium hydroxide found in 2 dm cube of 0.5 mole per dm cube. Okay. Macam mana kita nak tahu kena pakai N is equal to MV? Sebabnya dia minta number of mole. Okay, and then dia bagi kat sini volume dan juga M. So boleh masukkan terus ke dalam formula. Dapatlah ini. Okay, 1 mole KOH. Okay, so the formula is applied because the volume of solutions is in dm cube. Tak ada pun divide by 1000. Kalau cm cube kena divide by 1000. Okay, maksudnya 1000 tu datang dalam formula sebabkan volume tu dalam cm cube. Sekiranya volume dalam dm cube, tak perlu letak 1000. Okay, kena faham tu. Takut keliru. Ini pula example 11. A beaker contains 200 cm cube. Okay, ni volume. Volume dalam cm cube. Kalau teacher suka tukar terus. Kan? So, pemeriksa pun akan faham. Kalau tukar dia tak tunjuk dalam calculation pun kita bagi markah sebab betul. Okay, then ini adalah
concentration. Concentration molarity molarity dia ada kat sini. Saya rasa terlepas. Ini. Molarity simbol dia adalah M besar. Kalau M kecil tu mass. M besar ni adalah molarity. Molar Okey, ni. So, volume dengan M. So, dapatlah. Bolehlah cari number of mole macam biasa. Tapi, dalam kes ni dia pakai divide by 1000 sebab volume yang dia bagi adalah cm3. Kalau teacher dah tukar siap-siap kat sini, teacher akan pakai N equal to MV. Tak nak pakai 1000 tu. Sebab teacher dah tukar siap-siap. Okay, the final answer 0.04 mole per dm. Sorry, 0.04 mole. Sebab ni mole kan, of PB nitrate. Alright, so terus pergi kepada solving numerical problems. Okay, ini adalah solving numerical problems yang kita boleh kaitkan dengan cara method yang kita guna dalam chapter 3. Yang kena ada mole ratio, kena ada chemical formula, itu yang kena kita patah balik ke chapter 3. Okay, beza dia adalah penggunaan formula tu. Okay, number 1. Okay, dengar sini. 50 cm3 of 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid react with excess zinc powder. Calculate volume of hydrogen gas. Macam mana? Okay, walaupun permulaan mungkin rasa blur kan, sebab tu kena buat practice. So, ini volume. Ini adalah molarity. So, tetapi dia minta volume of hydrogen gas. Mungkin certain of you akan rasa panik dapat soalan macam ni kan. Tapi start dengan practice dulu. InsyaAllah boleh. Okay, first thing first. Kita berpatah balik dengan step macam mana nak dapatkan, macam mana nak selesaikan permasalahan yang melibatkan mole ni. Kena ada chemical formula, equation, sorry. So, ini adalah reactions between acid tambahkan dengan zinc. Dapat apa? Ini adalah reaction between acid tambah reactive metal. Dapat salt plus hydrogen. Kalau tak ingat, boleh patah balik pergi subtopic 6.4 reaction acid tu. Dapat hasil apa? Okay, bila kata salt, dia mesti combine cat ion dengan anions dan cat acid tu. Hydrogen tu dah datang daripada H acid tu lah. So, dia akan dapat zinc chloride. Tapi ingat, zinc ni adalah charge dia 2 plus. Cl ni minus 1. So, bila dia cross charge, dia akan dapat ZnCl2. Okay, and then hydrogen tak boleh tulis macam ni sebab hydrogen adalah diatomic molecule. So, dia tulis H2. Okay, then apa nak kena buat? Balancekan dulu. Ni dah lama tinggal kan. So, kena recap balik. Okay, ini adalah balance equation dia. Kalau salah equations dia, salah semua. Sebab dia berkait kan. Okay, then sekarang apa yang dia bagi adalah kita nak volume of hydrogen gas. Inilah kita nak cari. Yang dia bagi sekarang apa? Tentang hydrochloric acid. So, macam biasa teacher pernah ajar dulu. Listkan information dia di bawah info dia. Contoh dia bagi tentang HCl. So, bawah HCl ni tulislah information dia apa. Molarity 0.5 mole per dm cube. Dan volume. So, tukar teruslah. 0.05. Mudahkan kita kan. dm cube. So, yang ini kita boleh cari number of mole dulu. Okay, then first step, cari number of mole lah. Find number of mole of HCl. Okay, so dapat macam ni. And since teacher dah tukar siap-siap dah dalam dm cube tu, so tak perlulah teacher nak bagi 1000. Okay, so akan dapat 0.025 mole HCl. Okay. Ini yang teacher kira lah. Nanti kalau ada kesalahan dari segi value tu nanti kita check balik. Okay. Then, so dapat ini HCl. Tapi kita nak tahu tentang H2. That's why kita kena buat mole ratio. Perbandingan mole. Okay. Mole ratio tu kita tengok dulu coefficient. Coefficient depan ni kan. Dengan ni kan. Satu kan. Okay. Antara siapa dengan siapa? Yang information. Yang soalan bagi information yang dalam soalan dan juga apa yang soalan minta kita cari dua kuantiti. So yang ni boleh abaikan lah. Kan? Right. So ini. Tapi janganlah dalam exam awak pergi pangkah-pangkah ni. Nanti kan pemeriksa kata, dia cancelkan ke jawapan chemical equations tu?
Si teacher nak tunjuk two quantity yang terlibat Okay, then HCl ratio dengan H2. And then ambil coefficient dulu. Kalau awak ikut step teacher mesti boleh buat coefficient dulu. Sebab kita nak buat perbandingan mol. And then ambil lah jumlah mol yang kita kira tadi. Yang ni HCl letak bawah HCl. Okay. Yang ni X yang kita nak cari kan. Sebab kita nak dapatkan volume of hydrogen gas. Tapi kita kena tahu mol dia dulu. So dah dapat X. Cross multiplication. So akan dapat X darab 2, 2X lah kan. Kalau yang dah mahir boleh terus tulis lah. X tu equal to apa kan. X bahagi 2 lah kan. 0.025 bahagi dengan 2. Dapatlah 0.0125 mole of siapa ni? X ni. X ni. Tengok sini lah. Untuk H2. Okay. Once kita dah dapat mole of H2 tu, kita boleh cari volume of H2. Okay. Nombor 4 dah kan. Okay. Volume of hydrogen. Pakai apa? Tengoklah ni molar volume. Mesti ada kait dengan formula ni. Volume over molar volume. Okay, sebab kita dah tahu mol, kita dah tahu molar volume ada dalam soalan dia bagi, kita boleh dapatkan volume. So volume is equal to M darab MV. 0.012 mol darabkan dengan 24. Akan dapatlah 0.3 dm3. Kalau soalan minta dalam cm3, boleh tukarlah. Last sekali boleh tukar darab 1000. Tapi kalau tak bagi, tinggal macam tu je lah. Okay. So nombor 2 kita akan buat dalam kelas dengan teacher. Alright. So itu sahaja untuk untuk concentration. So apa yang kena buat dalam kelas, memang teacher akan minta pelajar praktis. Kalau tak praktis memang akan blur lah kan. Okay, and then test yourself. Wajib buat yang ni teacher akan ajar. Nombor 5 teacher akan ajar. Yang ni pelajar perlu buat. Okay. Thank you for watching. Assalamualaikum. And salam sejahtera. Thank you.